tidak melengokkan masa, boleh meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Masa bebas, kita bagi masa bebas Ustaz Imam Abdul Majid Basubuddin untuk menyampaikan kuliah maghrib. Boleh. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, maka marilah sama-sama kita membuka majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. Pertama dan buat selama-lamanya hamba menyeru terutama kepada diri hamba sendiri dan seluruh hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjadi manusia yang menyeru, yang melakukan amal soleh serta meninggalkan segala kemungkaran, serta menyeru manusia yang lain untuk mengamalkan, untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan amal soleh serta menjauhi segala larangannya. Maka mudah-mudahan kita ini tergolong di kalangan orang yang mana bila balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, maka kita ini tergolong di kalangan orang yang bawa bekal yang banyak. Bekal yang banyak tu pula bekal yang boleh diguna pakai. Lepas ni ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak pergi musafir. Musafir kita ni sangat panjang masanya dan kita tidak akan sama sekali pulang ke dunia yang fana ni lagi. Maksudnya kita lepas ni akan bergerak ke destinasi yang lain, yang mana destinasi tersebut akan kita duduki untuk satu tempoh masa yang bersifat abadan selama-lamanya. Jadi bagi orang yang mungkin fikir aku ni nak kembali kepada dunia semula, maka silap besarlah. Kita ni akan meninggalkan dunia yang kita diami pada hari ni dan kita balik berjumpa dengan Allah. Lepas ni kita nak buat klik bekal. Bekal ni bekal yang kita bawa daripada dunia. Lah ni musim PKP tak boleh nak derak ibu-ibu, ayah-ayah. Nak pergi Langkawi tak boleh, nak pergi Cameron tak boleh, nak pergi Pulau Tiomé tak boleh, nak pergi Pulau Rede pun tak boleh, nak pergi Pulau Perhentian pun tak boleh. Kalau lepas ni habis PKP, vaksin pun turun dah ni. Lepas ni kena cocok sikit sore set kita, insya-Allah. Vaksin pun mari, kemudian insya-Allah dengan takdir Allah, dengan usaha kita, maka akan terhapuslah, diangkat wabak Covid ni.
daripada bumi kita. Lepas akad wabak ni, maka selama kening nak dekat setahun ni kita tak boleh nak derak ibu-ibu ayah ayah. Lepas ni kita boleh pakat derak lah. Hamba pun tak sabar ni. Nak cuti kuliah mata, nak bawa orang tina pergi Cameron ke, pergi Langkawi ke. Maka kalau kita pergi derak dengan anak bini, gapo sekala kita bawa tu imeh? Bekal. Kita bawa bekal. Gapo dia bekal kita bawa? Makanan kita bawa. Tak cukup dengan bekal makanan, kita bawa pula bekal pakaian kita. Kalau nak pergi 2-3 hari, bawa hak sekadar 2-3 hari. Ada orang tu pergi 2-3 hari je, dia bawa bekal lebih daripada 2-3 hari pun ada. Ada hak pergi 2-3 hari bawa bekal, alah sikit lah. Tak cukup dengan bekal makanan, bekal pakaian bawa. Tak cukup dengan bekal pakaian, bawa pula bekal duit. Baru ni hamba pergi kamera dengan anak bini hamba. Hamba anak nombor 1, nombor 2 tak boleh lagi baru ni. Bini nombor 1, bini nombor 2 tak ada lagi. Bini nombor 1 bawa pergi kamera. Kita orang jantan ni kalau bab pitih tak kira lah mana, tidak cantik lah mana. Habis dengan gitu supaya air masuk gaji habis. Tapi orang tina ni dia catat 3 hari duduk di kamera tu, dia catat tidur hotel berapa ya, turun beli air mineral, dia tulis juga air mineral berapa ya, makan aiskrim strawberry ke, nasi lemak strawberry ke, segala jenis benda strawberry, tulis juga berapa ya. Habis nak dekat kelik tu, duduk di ladai tebuh Sungai Palas tu, bila-bila duduk minum air teh, tengok pemandangan. Amba tanya orang tina, berapa habis kita duduk 3 hari sini? Moga dia kira, kita tak kira. Dia buka kertas dia tengok kita habis sini duduk 3 hari, habis nak dekat 800 iya. Hotel, makan, minum, jimat dah tu. So habis jimat dah tu. Maka kalau kita ni pergi derak, pergi musafir, bawa bekal yang cukup, maka kita berasa sangat gembira. Bayangkan ibu-ibu ayah-ayah, bila balik berjumpa dengan Allah lepas ni, ulama sebut ada 3 golongan manusia. Yang pertama, mereka ini bila bermusafir ke negeri yang kekal abadi lepas ni, mereka tidak bawa satu habuk bekal. Ini golongan yang paling menyesal sekali, sehingga mereka tuntut kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Menyesal teramat, minta dengan Allah, ya Allah, kami nampak dah, kami dengar dah, maka pulangkanlah kami semata atas dunia, kami nak mengerjakan amal soleh. Ni orang yang atas dunia sikit habuk bekal pun tak ada, balik berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang penuh menyesal. Dan golongan yang kedua, golongan hak bawa bekal, bawa kelik bekal, tetapi bekalan dia tidak valid, expired, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebab walaupun dia semayang, walaupun dia sedekah, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, walaupun dia umrah, tetapi segala amal ibadah dia segalanya penuh dengan riak, takabur, ujub. Allah tak terima sikit abuk, penat saja. Dan golongan yang ketiga hak kita nak malam ni, ialah golongan yang mana bila dia balik berjumpa dengan Allah, maka dia balik dalam keadaan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Dia gembira. Sebab tu ulama sebut orang mukmin ni, saat sakaratul maut mari kepada dia, maka itulah paling bahagia sekali dalam hidup dia. Sebab saat itulah di mana saat dia nak kembali kepada kehidupan yang sebenar dia. Di dunia bukan kehidupan sebenar bagi orang mukmin. Sebab itulah disebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Nak buat gapo pun semua tak boleh. Nak minum arak tak boleh, nak berzina tak boleh, nak kenyik mata kau janda anak pak pun tak boleh. Suka tu gaji buat. Nak makan rasuah tak boleh. Semua benda ni bagi sedap belaka ni. Sedap belaka.
wa jannatul kafir. Nabi sebut, dan dunia ini sifat dia syurga bagi orang kafir. Allah, orang kafir ni dia suka dengan dunia. Sebab itulah mereka kejar dunia, tak semaya bed, siang malam kedai 24 jam buka. Kita orang Islam ada masa berhenti tutup semaya, ada masa kita berhenti tawakuf sebentar, kita beribadah kepada Allah. Maka kita ni nak jadi orang mukmin yang mana bila kelip berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti, maka Allah kata, inilah hamba aku yang aku redha atas dia. Sebab apa? Sebab ketika dia hidup atas dunia, dia betul-betul jadi seorang hamba yang beriman, betul-betul cari amal ibadah. Maka sebagai mukaddimahnya pada malam ni, lupa untuk hamba, sebelum hamba terlupa, marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ni kita tengok satu ayat, dua ayat daripada suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan setiap daripada kita sesungguhnya akan diuji. Setiap daripada kita, hamba abang duduk sana, siapa mak duduk belakang sekali, setiap daripada kita akan diuji atas dunia. Minal khauf, ada orang diuji dengan ketakutan. Wal ju', dan ada orang diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan ada orang diuji bagaimana harta mereka ditarik oleh Allah serta merta. Ada orang ditarik separuh harta dia tiba-tiba, ada orang ditarik keseluruhan harta dia dengan tiba-tiba. Wal anfus, dan ada orang diuji bagaimana ditarik orang yang mereka sayang daripada mereka. Tengah duduk sedap-sedap, mari tengok berita, ada budak baru nak jawab periksa SPM tu, tiba-tiba dapat panggilan ayah dia meninggal dunia, baru nak jawab kertas sejarah. Setiap daripada kita akan diuji. Wabashiris sabirin, dan Allah kata, khabarkan berita gembira kepada orang yang apabila diuji mereka bersabar. Siapa dia orang yang bersabar ni, ibu-ibu, ayah-ayah? Alladzina idza asabathum musibah, iaitu orang yang apabila mereka diuji dengan sebarang ujian, maka mereka sebut, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kami datang dan kepadanya jua kami akan dikembalikan. Teori ni ibu-ibu, ayah-ayah, mudah nak ayat, mudah nak dengar, mudah nak sebut. Malam ni bila hamba ayat, kadang-kadang ujian tu tak mari lagi ke hamba. Lepas ni ujian ni akan mari kepada hamba dan ibu dan ayah sekalian yang berada malam ni. Teori boleh tahan ayat, sabar, nah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia kena kebatal hidung sendiri, payah nak sebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, payah. Kebanyakan manusia bila diuji dengan musibah, payah nak sebut kalimah ni. Sebaliknya yang keluar daripada mulut manusia, bapa mu uji aku setara ni ya Allah, bapa mu buat aku lagu ni, jiran aku tak kena lagu ni,
bapa aku sore lagu ni, adik-beradik aku bukan lagu ni. Ini yang kebanyakannya manusia bertanya kepada Allah. Tidak ada kalimah inna lillah ketika mereka diuji. Masa hamba belajar di Darul Quran Jakim dulu, ada seorang sahabat hamba ni, dia ni hamba jadikan tempat rujukan. Orangnya hebat, orangnya tawaduk, orangnya berakhlak mulia, jadi tu imam sokmo, jadi kepala usrah sokmo. Orang hebat lah. Bukan setakat hebat, baca Al-Quran pun bagus, peresa pun foflet macam foflet semacam. Nah, just straight. Dan setiap kali masuk dalam usrah dia, pergi jumpa dia, minta pandangan, maka dia akan sebut, kita ni kena sabar dengan ujian hidup. Kalau ujian mari kita kena semua sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun ujian itu sekecil-kecil ujian. Satu hari ketika mana dia sedang belajar di Darul Quran bersama hamba, dia dapat panggilan ayah dia diambil Allah Subhanahu wa taala. Tanpa punca gapo-gapo. Tak ada sebab sakit ke, heart attack ke, tiba-tiba pop meninggal. Dan dalam masa yang sama, adik-beradik dia kecil belakang lagi, dan mak dia pula tidak ada pekerjaan. Ayah dia seorang hak sara hidup keluarga. Masa tu kita pergi rumah dia, jumpa dia, peluk dia. Nah, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabarlah, sesungguhnya ayahmu ni pinjaman Allah, dan dia telah dikembalikan kepada orang, kepada yang hak kepada dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang penuh sepuk, teriak, berair mata, belai-belai peluk kita tu, tubik di mulut dia. Bapa Allah uji aku setahun ni. Bapa kena kepada aku. Bapa waktu ni, waktu adik aku masih lagi kecil, waktu mak aku masih lagi tak ada pergantungan hidup, kerja pun tak. Bapa tahun ni, bapa bukan 10 tahun lepas ni. Walaupun dia orang yang ni, tapi bila diuji satu ujian yang berat dalam hidup, maka ketika tu nak keluarkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan satu benda yang mudah. Maka ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebab itulah kita ini kena sabar dalam hidup walaupun apa yang berlaku kepada kita. Sebab tu ulama sebut 3 perkara kita kena sabar. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Maksudnya dalam kita beribadah, solat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, kita dituntut supaya bersabar. Sebab kalau orang ni jenis tak sabar, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau musim tarawih, dia akan cari masjid hok buat 8 rakaat je. Kalau 8 pula, dia cari pula masjid hak 8 tu mana baca ayat lazim kul huwallah je. Kalau orang ni tak sabar dalam sembahyang. Kalau di Keren tu dulu, zaman hamba kecil-kecil dulu, orang suka pergi sembahyang di Pondok Sungai Duyang. Sebab banyak-banyak masjid di Kuala Keren tu, paling cepat sekali sudah masjid Pondok Sungai Duyang. Pak Sungai tak silap, Tok Imam setiap tahun lah ni arwah dah meninggal dah, Tok Guru pondok tu lah. Dia baca ayat lazim kuliah, oh suka. Sek-sek orang suka makan colek awal, dia suka masjid lagu ni. Kalau masjid hak Ibrahimi ke hak jenis 23 tarik pula sejuzuk malam hak jenis suka colek malah, colek soto, colek kerai. Kalau pergi masjid Ibrahimi, siapa-siapa kedai ninggal kulit kerai. Nah, teko sejik hak 8 ayat lazim dulu. Kalau orang tu tak sabar dalam sedekah, bila mari katung sedekah hari Jumaat, dia ada pitih, tapi dia select hak pitih, hak seltik gosria, hak seltik, hak khonyok seltik, hak tu dia masuk dalam katung. Kalau orang tak sabar dalam ibadah, kalau orang tak sabar dalam berzakat, 2.5% daripada harta dia keluar kepada zakat, dia berasa berat. Mari sore tu haji,
di Masjid Ibrahimi. Ada dalam akaun bank dia capu belakang, ada nak dekat dalam ratus-ratus ribu. Dia tanya hamba tu email, hamba ni nak buat keluar zakat atas simpanan hamba ni semua ni. Kira tubik dalam ratus-ratus ribu, banyak. 2.5% je. Kalau 100 ribu tubik dalam 2,500. Sebut dia tubik dalam 2,000 lebih. Banyak. Dia berasa banyak sebab dia tidak sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri daripada melakukan maksiat. Hak ni kalau hak tadi payah, hak ni kau hak payah. Sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Hak halal ada rumah, tapi orang kita jarang pergi hambak hak halal rumah tu. Kuat duk hambaknya janda hak kedai kopi pakai seluar ketat. Hak tu hak orang pakai hitam, tok lelaki pakai hitam. Hak halal ada rumah. Kalau tak sabar dalam menahan diri daripada maksiat. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab penawar bagi hati, manusia ni sebenarnya setiap hari kalau dia tak jaga anggota badan dia, sebenarnya setiap anggota ni sedang bermaksiat dan berzina. Berzina ni Allah kata wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Maksudnya bukan berzina setubuh lelaki dengan perempuan semata-mata, tu zina besar. Tapi manusia hari ni ramai yang lupa dan tidak ingat bahawasanya mata yang dikurniakan Allah kepada dia, hari-hari dia berzina dengan melihat perkara yang haram. Tangan Allah wi ke dia tak pegang Al-Quran, dia tak pegang kitab agama, tetapi dia pegang perempuan yang haram dengan dia pegang benda-benda yang haram dengan dia makan rasuah dan sebagainya. Dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi musibah. Hak ni yang kita berlaku hari ni. Bagaimana dunia diuji dengan satu wabak COVID-19. Saya hamba hak dulu kerja mutawih, bawa orang segar-bugar kehidupan, setiap bulan pergi turun naik dengan flight pergi ke Mekah. Hari ni siapa perikat tak ada kerja, bawa Grab. Bukan dia seorang nak bawa Grab, puluh-puluh ribu orang tak ada kerja bawa Grab juga. Last kali lebih ramai bawa Grab daripada nak naik Grab. Tukar pula jual kurma. Baru ni telefon tanya, "Muat gapo weh?" Tengok di Facebook dia jual kurma. Dia kata, buat Grab baru ni, tapi duk tunggu orang seje tak masuk Grab. Lah kali jual kurma pula. Maka saat inilah kita diuji dengan musibah. Maka adakah manusia ni bila dia diuji dengan musibah, dia kembali kepada Allah, ataupun dia cepat-cepat sebut, "Ya Allah, bapa mu uji aku setara ni?" Dan alhamdulillah ibu-ibu ayah-ayah, setelah sekian lama kita ni ditutup masjid, tak boleh mari. Baru ni masjid ni juga ditutup kena kes Covid sini. Betul tak, Imam? Dan alhamdulillah pada hari ni kita dapat bertemu kembali. Kita bertemu kerana ada di antara kita yang mana doanya, permintaannya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan asbab doa dia, maka Allah buka pintu masjid hari ni di negeri Kelantan. Terengganu tak boleh kuliah lagi lah ni. Kelantan boleh dah kuliah, alhamdulillah. Maka ibu-ibu ayah-ayah, masa PKP sebulan baru ni, ada seorang pokcik ni di Masjid Ibrahimi. Ambo tak kenal dia, mungkin dia semaya alik belakang-belakang. Dia keliling setiap petang di Masjid Ibrahimi dengan bersika dia, keliling mata berhenti, mata kelih ke masjid, jumpa dengan kita semua. Nak tugas asal jumpa, macam nak tugas asal jumpa. Dia tak masuk, moga dia buka AJK. Masa PKP sebulan baru ni belum buka baru ni. Satu hari jumpa dengan dia, terserempak dengan dia, tanya, "Ayah, hamba duk tengok 2-3 hari ni lalu sama, kau ada siapa sini?" Dia kata, "Tak ada gapo Tok Imam, hamba ni jemaah sini juga, mungkin Tok Imam tak kenal." Kita kata, tak kenal sungguh, maaf lah, moga hamba seorang Tok Imam, jemaah ramai ni, kita payah nak kenal jemaah." Jadi dia kata,
Ambo tanya dia, "Bapa ayah mari sokmo masjid ni? Duk alik luar nak mari semaya marilah. Kalau nak mari kat bosore dua boleh." Dia kata, "Tak apalah Tok Imam, moga tak leh lah ni kan. Ejeki saja ni." Kata, "Ha, ejeki sajalah ni." Tak apalah Tok Imam, boleh kelih masjid pun tak apa dah. Dia tubik daripada mulut dia, boleh kelih masjid tak apa dah. Boleh kelih masjid pun tak apa dah. Kemudian ambo balik solat berjemaah dengan anak bini. Boleh kelih masjid pun tak apa dah. Mungkinlah antara doa pak cik ni yang diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia rindu sambil dia kata boleh tengok masjid tak apa dah Tok Imam. Boleh tengok di dalam mata dia ni geneh air mata, pun nak nitik, pun rindu kepada kekasih. Kita ni rajin ko masuk PKP baru ni, kita rindu nak mari masjid sampai geneh air mata. Ada ko? Kau suka? Kau lama masjid tutup, kau aku suka. Tidak orang duk nanya sama bila nak mari masjid, bila nak mari masjid. Kau molek. Sebab tu ambo ya ada dua jenis golongan. Golongan pertama dia berasa keluh kesah kalau tak pergi masjid. Golongan kedua dia minta pula. Oh, kalau kau tutup lama kau molek. Tidak, aku serabut orang duk menganyi bila nak pergi sakaratul maut lah. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan lah. Serabut dengan perkataan ni. Ada juga. Jadi kita di golongan yang mana? Maka ibu-ibu ayah-ayah, sebab tu kalau kita tengok antara medium ataupun kita panggil cara untuk kita minta dengan Allah, gapo dia yang paling mudah sekali kita nak minta dengan Allah? Cara lagu mana kita nak berjumpa dengan Allah, nak minta dengan Allah? Yang kadang-kadang hari ni manusia kurang cakna, iaitu dengan kita solat secara berjemaah. Solat berjemaah ramai-ramai minta seperti hari ni. Ibu-ibu ayah-ayah, solat ni adalah penghubung kita dengan Allah. Dengan solatlah kita minta dengan Allah segala benda yang kita nak minta. Dan hamba yakin antara solat pocik ni lah yang mungkin diterima Allah permintaan dia, maka dimakbulkan permintaan dia, asbab permintaan dia, maka masjid dibuka hari ni. Walaupun 30%, lebih dah ni 30% ni, mari juga tak apalah. Maka ibu-ibu ayah-ayah sekalian, sebab itulah Ibnu Qayyim sebut solat, dia bahagikan, Imam Ibnu Qayyim dia bahagikan level solat ni kepada 5 level. 5 level. Nah, solat pertama, bagaimana solat seseorang yang mana dia solat bukan setakat solat tu tidak sah, tetapi solat dia ini mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Solat lagu mana? Solat orang yang mana dalam keadaan riak, takabbur. Ni solat yang jenis nombor 1 ni, dia tak dapat pahala, solat tak sah, bahkan solat dia di sisi Allah mendapat dosa. Solat yang kedua, iaitu solat orang yang mana bila dia solat, dia solat dan solat itu sah, tetapi tidak dikira di sisi Allah sebarang pahala, tak dapat apa satu, dapat penat saja. Orang ni hadis Nabi sebut, bila dia kelik berjumpa dengan Allah seksa, solatnya akan dikumpal umpama kain yang buruk. Allah ambil solat dia, Allah gopang, kemudian solat dia dilemparkan ke muka dia. Ha, ambil, inilah solatmu atas dunia dulu. Mu solat, tapi solatmu tidak memberikan gapo-gapo manfaat kepadamu. Tak ada sengkurak pun pahala dia boleh. Dan yang ketiga, solat orang yang mana bila dia solat, solat dia sah, tetapi pahalanya sedikit kerana banyak lalai berbanding daripada khusyuk. Maka sebab itulah bagi orang yang berada di golongan ketiga ni, dia kena kerek mari semaya berjemaah. Sebab antara kelebihan berjemaah ni, ibu-ibu ayah-ayah hamba nak sebut sekarang malam ni, gapo dia? Kita ni saling menampung di antara satu sama lain. Ni kelebihan berjemaah. Katalah semaya maghrib tadi tak ada seorang habuk khusyuk dengan sempurna. Tok Imam pun tak khusyuk tadi. Tok Bilal pun tak khusyuk. Semua tidak khusyuk. Tetapi dengan kelebihan mari solat secara berjemaah,
maka di sisi Allah akan dikira pahala berjemaah 27 darajat, sama belaka dapat kerana kelebihan jemaah. Tapi janganlah mari semaya tu niat tak si khusyuk dah. Nah, mari semaya tu niat dah tak si khusyuk. Mari tu kalau boleh berusaha untuk khusyuk. Tapi kalau tak khusyuk juga nak buat lagu mana? Engkau kita barang manusia ni banyak dosa, ikhtiar supaya khusyuk. Tapi kalau tidak khusyuk, kalau kita solat secara berjemaah, insya-Allah pahala jemaah yang lain yang khusyuk akan menampung solat kita yang kurang. Maka ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebab itulah kita kalau nak mari semaya berjemaah, kita kena ready diri ni supaya kita ni betul-betul khusyuk, dan supaya kita ni tidak memberi kesan kepada solat orang lain sehingga orang lain tu jadi tak khusyuk. Ni ada orang kadang-kadang tu jenis manusia lah, ambo raja jumpa, kalau kita tengok dia mari semaya, bagus dah mari semaya, tapi kita tak rela nak duduk tepi dia sebab bau tiak dia, bau mulut dia yang teramat busuk kahung. Maka sebab itulah dalam kitab Syama'il sebut ni, Nabi ni setiap kali nak semaya dia akan bersiwak, sugi. Jarang orang kita hari ni bersiwak. Kadang-kadang gigi tu kuning, habis makanan nekak ni mari semaya. Lepas tu pula dengan bulu tiaknya tak cukup, hapak letung, duduk tepi orang kalau kelih dia, orang memang lari. Tak saya duduk tepi dia, capu pula was-was pula, Allah, 3 serakah ada belaka. Maka ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebab itulah kita ni kalau nak semaya lah, sebaik-baiknya kita bersiwak ataupun kita pakai bauan-bauan minyak atar dan sebagainya, supaya timbul khusyuk bila orang duduk tepi kita. Kita khusyuk, kemudian orang duduk tepi kita khusyuk. Tu golongan yang ketiga. Dan golongan keempat, golongan yang mana bila mereka solat mereka sah, kata Imam Ibn Qayyim, dan pahala dia banyak, tetapi pahala masih lagi tidak sempurna 27 ganjaran. Sebab apa? Masih ada lagi kelalaian. Dan golongan terakhir ni, golongan yang Imam Ibn Qayyim sebut, daripada awal semaya sehingga habis semaya dia khusyuk 100%. Ada seorang sahabat Nabi nama Sa'id Al-Khudri. Dia ni dalam satu peperangan dia solat masa tu tengah perang. Dia solat, tiba-tiba mari hinggap di tubuh dia anak panah. Disebut dalam riwayat kisah tu lebih daripada 10 anak panah jak atas tubuh dia, tetapi dia masih lagi tak berhenti semaya. Sampai habis tak berhenti semaya, kerana khusyuknya dia dengan solat. Habis semaya baru dia perasan yang dia ini sedang berdarah, habis anak panah tubuh di badan dia. Kita ni jangan kata anak panah, semua api pun habisnya garu. Bukan kata semua api. Kadang-kadang kita ni nasi duduk nekak jubah pun kita main, tak perasan tu email habis dah baca, rokok dah duk main, duk ketih. Nasi ni tak ilah teh tak baca lagi. Suka tu gaji buat tu. Tak ilah. Masa bila nekak dia makan kedai tadi ni, habis dengan gitu. Kadang-kadang ada orang tu, dia mari semaya tu, dia pisah kira. Dia tengok kain plekat orang tu cak mangga, anu cak atlah kaya datuk ni atlah. Orang ni tak ada cak, susah ni. Dia kira. Sebab tu kita kadang-kadang bukan kadang-kadang dah, kita dituntut bila mari semaya pakai pakaian yang sesuai ni, pakaian yang sesuai. Jangan duk pakai baju Manchester United. Kemudian pakai baju hari ni style budak-budak muda, tulis saya sayang mak saya. Orang bila tengok, weh baju dia ni teh tak mana dah kawan ni, weh baju dia beli mana, nanti aku tanya bah ni. Habis. Maka solat yang kelima ni, kalau kita hitunglah daripada kita akhir balik, ibu-ibu ayah-ayah, siapa kau hari ni umur kita 40, 50, 60, agak-agak dek kau sekali kita boleh capai
peringkat yang kelima, solat kita ni benar-benar khusyuk. Allahu Akbar. Solat ni tak ada dah ibu-ibu ayah. Solatlah tempat kita berhubung dengan Allah. Solat ni tempat kita paling mujarab sekali kita nak minta dengan Allah. Sebab itulah diceritakan oleh Ibn Qayyim dalam kitab dia cerita tentang satu kisah yang berlaku oleh seorang sahabat Nabi daripada kaum Ansar yang bernama Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq. Bagaimana Abu Mu'allaq ni, dia orang yang kuat beribadah dan orang yang warak pada zaman Rasulullah. Satu hari dia nak keluar berdagang daripada Madinah menuju ke Iraq. Di tengah-tengah pada pasir tiba-tiba mari seorang penyamun. Bukan penyamun biasa ni, penyamun kelas penyamun bersiring. Kalau kita perogu bersiring, bukan setakat sama orang, tapi jak sekali, bunuh sekali. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang penyamun yang nak menyamun harta dia. Kata penyamun ni, wahai lelaki, aku akan ambil semua harta daganganmu ni dan aku akan bunuh kamu. Maka minta Abu Mu'allaq, janganlah bunuh aku. Aku tidak bersalah. Ambillah harta aku, mu nak ambil, tapi mu jangan bunuh aku. Kata perompak ni, aku tetap akan membunuh kamu. Maka ibu-ibu ayah-ayah, Abu Mu'allaq ni bila dia tahu kawan ni nak bunuh dia, tak ada tempat dia nak mengadu melainkan Allah. Maka dia minta kepada kawan ni, dia kata gapo? Kalau mu nak bunuh aku boleh wahai penyamun, tetapi mu benarkan aku solat 4 rakaat. Mu benar aku solat 4 rakaat. Penyamun ni kata, Allah 10 minit ya semaya ni, habis mu semaya aku kerak tekak mu. Maka jawab Abu Mu'allaq, beres aku semaya sebentar. Maka Abu Mu'allaq pun akak takbir semaya. Pada sujud terakhir ibu-ibu ayah-ayah, Abu Mu'allaq minta dengan Allah. Solat Abu Mu'allaq ni tidak pernah ditolak Allah, dan pahala solat Abu Mu'allaq ni tak pernah berkurangan. Memang sungguh ahli ibadah dan orang yang warak. Dan dalam sujud terakhir dia minta dengan Allah. Dia kata apa dia? Allahumma inni as'aluka binuri wajhika alladhi mala'ta bihi arkana arshik. Dia kata apa dia? Dia minta dengan Allah, ibu-ibu ayah-ayah. Dia kata, Allahumma inni, aku memohon kepadamu ya Allah, as'aluka binuri wajhika alladhi mala'ta bihi arkana arshik, dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi singgahsanamu. Dia minta, benar-benar dia minta ni, sungguh-sungguh dia minta. Maka kali kedua dia sebut doa. Dia kata apa dia? Ya mujibul muttarra idza da'an, ya mujibul muttarra idza da'an. Wahai Tuhan yang mendengar permintaan, keluhan orang-orang yang sedang dalam kesusahan dan sedang dizalimi. Dan terakhir sekali dia kata, ya murithu arithni, ya murithu arithni. 3 kali dia ulang, ya murithu arithni. Wahai Tuhan yang menyelamatkan, selamatkanlah aku. Wahai Tuhan yang menyelamatkan, selamatkanlah aku. Wahai Tuhan yang menyelamatkan, selamatkanlah aku. Tiba-tiba jauh daripada pada pasir tu, dia nampak seorang lelaki yang memakai penutup muka macam niqab, sedang berada atas satu kuda, dan di tangan dia ada satu pedai yang teramat besar, teramat panjang, lebih panjang daripada kuda. Dia nampak lelaki tersebut menuju ke arah dia dan ke arah penyamun tu dalam keadaan yang tersangat pantas. Tiba-tiba tanpa sempat dia habis mayat, cup, terputus kepala penyamun tadi. Habis mayat, dia bangun, kemudian dia berlari, peluk lelaki ni. Barakallahu fik, terima kasih wahai pemuda. Aku nak tanya, siapa mu? Aku tak kenal. Dan mu mari dalam keadaan yang penuh laju, sungguh laju sungguh. Siapa dia pemuda ni? Maka jawab pemuda ni, aku adalah malaikat minas sama ar-rabi'.
Aku adalah malaikat daripada langit keempat. Langit keempat. Ketika meminta dalam sujud terakhir kepada Allah, musebut Allahumma inni as'aluka binuri wajhika alladhi mala'ta bihi arkana arsyik. Ketika tu kami semua malaikat daripada langit pertama hingga langit ketujuh mendengar permintaanmu wahai Abu Mu'allaq. Bilangnya malaikat ni berapa ibu-ibu ayah-ayah? Bilangnya malaikat ni tak ada satu kitab pun yang sebut bilangan khusus berapa malaikat. Cuma yang disebut kitab, bilangan malaikat melebihi jumlah bilangan manusia, capur jin dan juga capur binatang. Lebih ramai malaikat. Malaikat daripada langit pertama hingga langit ketujuh mendengar permintaan Abu Mu'allaq. Dan ketika mana dia sebut ya mujibul muttarra idza da'an, wahai Tuhan yang mendengar permintaan orang yang berada dalam kesusahan, ketika tu langit bergoncang, goceng, bergegar langit. Dan pada permintaan ketiga Abu Mu'allaq sebut ya mughithu arithni 3 kali, wahai Tuhan yang menyelamatkan, selamatkanlah aku. Maka pada ketika ni kami semua malaikat daripada langit pertama hingga langit ketujuh berlumba-lumba menuju kepada Allah, berjumpa Allah badideh, sebab nak tolong, nak suruh Allah pilih siapa di antara kami yang akan turun ke bumi membantu kamu wahai Abu Mu'allaq. Dan Allah memilih aku. Daripada kisah Abu Mu'allaq ni, ibu ayah menunjukkan kepada kita bagaimana kalau kita ni benar-benar minta dengan Allah, Allah akan makbul. Maka sebab itulah ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata kita orang mukmin. Kita lah ni sedang berperang, kata Ustaz Abdul Somad, ulama di Indonesia. Dia kata kita ni sedang berperang dengan musuh Allah. Covid ni musuh Allah. Cuma beza dia dengan tentera musyrikin Mekah zaman dulu, tentera Covid ni dia tak nampak dengan mata. Dan bila kita sebut kita sedang berperang dengan musuh Allah, adab bila orang Islam dia perang mesti ada yang syahid. Maka di negara kita hari ini sudah ribu-ribu orang yang syahid berperang dengan musuh Allah, iaitu Covid-19. Maka antara senjata kita berperang dengan musuh Allah ni ialah apa dia? Selain daripada vaksin, selain daripada pencegahan SOP, apa dia? Solat. Minta sungguh-sungguh. Ni dok kadang-kadang dok mai 2 tahun minta lah kali, ya Allah ya Tuhanku. Pos kala lah. Pos kala. Lah kali puas lajak doa, pos kala tu bik mulut dia. Ada kau orang doa lagu ni Ya Allah Tuhanku, aku tak minta gapo dah. Hak aku duk minta semua lah. Mari-mari dulu. Gitu je. Buat kira mudah-mudah. Ni pun nak beli ke? Minum ke apa hari ni? Perkala. Tu tak apa dengan manusia. Dengan Allah ni kalau boleh nak sungguh-sungguh. Ya Allah, kalau hari ni minta 5 minit, esok 10 minit. Minta sungguh-sungguh. Kalau kita ni semaya dengan anak bini pula, sama-sama tak tiarak, minta tu bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Bila bini dengar ke, selama kening kita tak rajin jadi tok imam, bini dengar, Allah lah, aku baru berasa ada tok lelaki. Selama kening mengko semaya sore. Cayalah hamba ya. Kita ni hebat di mata isteri, bukan kita ni body kata ada nest six pack. Dah. Tak hebat, tapi saat kita akak takbir jadi tok imam dia, kemudian kita baca pula tajwid kena, kemudian boleh ajar pula dia baca Quran. Cayalah. Dia tak tengok dah jatuh lain. Kita lah paling hebat sekali. Ni kita gak badi tewah dengan anak. Naik tok imam tarawih rumah. Tewah dengan anak. Nak tak tewah apa? Hari pertama naik baca qul huwallah. Ulai. Ada orang tu dia mari jumpa hamba baru ni, kata tok imam, hamba perik dah mai rumah dengan anak bini. Apa? Dia baca surah qul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa ekor.
Tak jumpa eko. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Duk mai ulang kat 2 minit. Bini ni dengar, anak dengar, badi tak jumpa belaka. Anak tak jumpa eko, dia tak jumpa eko. Nah kali bini kata, bobo lah. Bobo lah, lama terlajuk. Maka ibu-ibu ayah-ayah sekalian, maka sebab itulah kita ni hari ni ibu-ibu ayah-ayah kena minta sungguh-sungguh dengan Allah, sebab tidak ada dah tempat lain kita nak minta melainkan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah tempat yang paling mujarab sekali kita nak minta. Ni kadang-kadang kita ni lebih percaya pada makhluk, lebih yakin pada makhluk. Maka ibu-ibu ayah-ayah sekalian, di kesempatan ni juga hamba nak menyeru kepada diri kita hari ni, pakak beki belaka yang zahir kita hari ni comel belaka dah, yang menyebabkan kadang-kadang doa kita, solat kita tidak diterima Allah bukan kerana zahir kita, tetapi kerana batin kita, kerana roh kita ini yang tidak comel, yang penuh dengan sifat-sifat mazmumah, yang penuh dengan hasad deki, takabur, riak, deki dengan orang, hasud, mengopak kat orang. Inilah yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan manusia ni, mereka ini tidak pernah bahagia dalam hidup. Ni kena beki. Maka sebab itulah kalau kita ngaji fiqh semata-mata, akidah semata-mata tidak sempurna, melainkan kita kena ngaji ilmu tasawuf, ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah, yang membersihkan hati kita. Hari ni ramai orang semaya, ramai orang minta dengan Allah, tetapi ramai-ramai yang minta, ramai-ramai yang semaya, hanya 2-3 kerak yang diterima di sisi Allah kerana masalah hati. Bukan masalah rokok tidak betul, bukan masalah teh tak betul, tetapi dalam solat dia penuh dengan kebencian kepada orang. Dalam solat dia, dalam ibadah dia penuh rasa iri hati dengan manusia yang lain. Maka inilah yang menyebabkan Allah tidak pandang kepada kita. Allah tidak teringin pun nak perkenan segala doa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kita, tubuh badan kita. Yang dilihat Allah hanyalah apa dia? Qulubikum, hati kita, wa a'malikum, dan juga amalan kita. Maka sebab itulah ibu-ibu ayah-ayah, syarat nak jadi orang hebat atas dunia ni apa dia? Acu wisa ke hamba, syarat nak suruh manusia pandai kita hebat. Ayah haji, apa dia? Syarat, apa dia? Syarat nak suruh manusia hari ni di dunia sanja kita, apa dia Abang Haji? Kaya. Kaya. Hari ni semua orang nak saing orang kaya. Tak ada orang nak saing orang susah. Orang mari susah, mari sama Masjid Ibrahim minta imam, tolonglah hamba. Tak ada orang nak bersaing. Gapo dia syarat nak suruh manusia sanjung kepada kita atas dunia? Gapo dia lagi? Imam muda. Selain kaya, gapo dia? Ada rupa. Ada rupa. Kalau semak potek imam tua, semak potek imam muda ni, silap-silap bini dua. Ni. Bini mari belakang tu. Bini bukan itu imam muda, tu imam tua sini. Nah, tu imam tua go capor. Kalau kaya, capur semak pula. Capur khabar dia orang-orang besar pula. Tu je syarat nak suruh manusia rapat dengan kita atas dunia. Tetapi di sisi Allah, hak ni bukan syarat dan ukuran dia. Gapo dia syarat di sisi Allah? Di sisi penghuni langit malaikat? Hati yang bersih. Hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang sejahtera. Maka sebab itulah kalau kita ni mengaji sirah lah, kalau hamba sebut sonama ni orang kenal tak? Siapa kenal Julaibib radhiyallahu anhu? Siapa kenal Julaibib radhiyallahu anhu? Umar Al-Khattab kenal adik? Umar Al-Khattab. Siapa dia Umar Al-Khattab? Tak kenal? Siapa dia Umar Al-Khattab? Khalifah Islam yang kedua. Kita kenal lah. Backing, tegah.
Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Islam pertama. Kalau hamba tanya siapa dia kenal Julaibib, orang kenal ke tak? Tak kenal. Penduduk bumi masa zaman dia tak kenal dia. Sebab innahu rajulun qasirun, dia adalah pemuda yang pendek. Pendek dia bukan sebarang pendek ibu-ibu ayah. Dia kerdil. Sehingga disebut kisah dia, Nabi Muhammad pernah akak Julaibib ni dengan satu tangan. Nak kata dia ni keceknya dia ni, Julaibib ni. Innahu rajulun qasirun wa aswadun. Bukan setakat kecek, pendek, kerdil, capur pula hitam lega. Hitam lega, hitam. Wa faqirun, dan pula ditambah Julaibib ini orang yang fakir. Fakir ni lebih rendah nak martabat dia daripada miskin. Miskin ni kalau sehari tu kena ada 10 riyal untuk hidup, dia ada 10 riyal. Orang fakir kalau sehari dia kena ada 10 riyal, dia hanya ada 5 riyal. Ni tahap orang fakir. Cukup pekeh, pendek, hitam, susah, tak ada orang nak bersaing. Sehingga kan Julaibib ini ibu-ibu ayah, tidak ada seorang pun yang mengaku dia ini kerabat Julaibib. Sebab orang tak sih nak mengaku, tak sih nak bersaing dengan dia. Sehingga kan Julaibib tidak kenal siapa orang tua dia, ayah dan ibu dia. Mak dan ayah dia dapat Julaibib tahu, sehingga dia tak kenal siapa mak dan ayah dia kerana fizikal dia. Hamba masa mengaji Darul Quran, ada seorang orang buta. Orang buta sekarang ni dia jadi pensyarah kepada orang buta di Darul Quran. Bila kita dengar kisah dia, sangat menyayat hati. Sebab dia buta sehingga mak pak dia tak sih ke dia. Sehingga dia pergi Kuala Lumpur, pergi jatuh keru. Akhirnya seorang pensyarah Darul Quran ambil dia buat masuk Darul Quran. Kebetulan Darul Quran masa tu baru buka pengajian untuk ni hafalan secara braille, secara tulisan braille untuk orang-orang buta. Dan akhirnya 3 tahun dia duduk sana dalam keadaan buta, mampu habiskan 30 juzuk Al-Quran. Saya hamba hak 3 tahun duduk sana, ada hak ngulai 2-3 tahun baru habis, 5 tahun baru habis ngapal Quran. Hak tak buta, dia hak buta ni ngapa guna tangan habis 30 juzuk dalam masa 3 tahun. Maka Julaibib ni ibu-ibu ayah nak kata dia ni serba-serbi kurang, sehingga dia ini orang tak kenal atas bumi Madinah pada waktu tu. Satu hari Rasulullah panggil sahabat, ketika mana duduk berkumpul bersama sahabat, lalulah Julaibib dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni adalah tempat tidur Julaibib. Julaibib tak ada rumah ibu-ibu ayah dia. Dah lah susah, hitam pendek, tak ada rumah pula. Duduk bila Masjid Nabawi, tidur atas dia langit. Satu hari ketika Rasulullah bersama sahabat, Rasulullah panggil, "Ya Julaibib, mai sini." Rasulullah tanya sahabat, "Ya sahabat, semua ni aku nak tanya sekmu ni. Mu kenal kau siapa ni? Ata'lamuna man hadha rajul? Mu kenal kau siapa lelaki ni?" Maka jawab sahabat, "Bila-bila keling." "Oh, ada tu." "Oh, tak macam mana?" "Ada tu." "Oh, ya ni nampak sama saja tapi tak tahu siapa dia." Orang tak si nak bersaing mana? Sebab barang kurang, serba-serbi kurang. Sehingga kan Rasulullah banyak kali dia bertemu dengan Julaibib, dia tanya, "Ya Julaibib, alla tatazawwaj?" "Ya Julaibib, mu tak sih kau nikah?" Julaibib tak sih. Dia kata, "Ya Rasulullah, siapalah nak nikah dengan aku ni? Aku ni serba-serbi kurang ya Rasulullah." 2-3 kali tanya Julaibib siapa fedak tu. "Bola mu tanya ya Rasulullah, aku ni tak ada orang nak. Bukan aku tak sih nikah, tak ada orang nak." Sedangkan Rasulullah ni nak cerita ke ibu-ibu ayah, ketika berada di Madinah sebagai pembesar di kota Madinah pada waktu tu, Rasulullah ni menjadi idaman kepada semua lelaki yang ada anak perempuan. Bagi lelaki yang ada anak perempuan yang sudah akhir balik ataupun sudah selesai iddah, mesti mari jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku ni mari ni nak koyak kamu. Aku ada anak puan ni rumah baru akhir balik. Aku nak minta pandanganmu ya Rasulullah." Mereka ni mari jumpa Rasulullah, mereka nak supaya Rasulullah tupik di mulut Rasulullah, "Gini ya, aku ambil anakmu jadi bini aku." Itu adalah satu kebahagiaan kepada penduduk Madinah. Satu hari seorang pembesar di kota Madinah, orang besar ni, orang pakak datuk datin ni,
Mari berjumpa Rasulullah. Mari jumpa Rasulullah. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, aku ada anak puan ni. Anak puan dia ni, ibu-ibu ayah di kota Madinah ni terkenal dengan seorang perempuan yang cantik dan solehah. Comel lagi, solehah lagi. Mari berjumpa Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, aku ada anak puan ni. Anak puan aku ni baru habis iddah, kematian suami, baru habis iddah. Kemudian Rasulullah terkeluar daripada mulut dia. Rasulullah kata kepada dia, aku akan nikahi anakmu. Bila lelaki ni dengar, terkejut dia sebab Rasulullah ramai-ramai orang mari tawar anak. Rasulullah tak sebut. Tiba-tiba bila dia mari tawar, Rasulullah kata, aku akan nikahi anakmu. Kejut dia, Nopak selok. Allah lah Rasulullah, terima kasih Rasulullah, aku tak suka. Tiba-tiba Rasulullah kata, aku bukan nak wikat aku. Nak wis siapa? Hak tadi nopak reda mula. Nak wis siapa Rasulullah? Abu Bakar ke? Umar ke? Uthman ke? Ali ke? Tak apa kalau pak orang ni. Bukan. Apa nak wis siapa Rasulullah? Debar ni. Duk. Ni. Aku nak wi ke Julaibib. Gapo? Oh. Rasulullah. Siapa dia tadi? Julaibib. Terbayar selalu. Pendek, hitam, susah. Terbayar ni. Allah, Rasulullah ni nak wika anak aku Julaibib. Aku ni pembesar kota Madinah. Pergi kat datuk. Patut email mari minta lah ni. Ambo nak ambil anak tu buat jadi isteri lagu mana? Oh, kalau patut email ambil lah. Tak payah mas kahwin lah, pakat free. Bukan wika ambo apa tu? Wika tok siok sejak. Tok siok. Tok siok tak apa lagi. Nek mikir mata biceng orang Tino kan. Tok siok apalah asal ada tuk depan. Tak ada tok email tak apa, tok siok apa dah. Kalau tok email tak, ambo nak weekend ni apa kerja tukar cuci jamban masjid. Gini tok email bola mari rumah hamba gitu kak. Hamba tak segi dah sejik tok email lagi tu. Oh, ingat kau nak we demo, apa nak we kau tukar cuci. Tapi disebabkan Rasulullah minta, dia tak sampai hati nak tolak ayah ni. Sebab hormat dia pada Rasulullah. Dia kata gana, tak apalah Rasulullah, aku klik bincang dengan bini aku dulu. Bukan zaman lah ni orang takut bini. Zaman Rasulullah ada dah orang takut bini. Orang takut bini tu wujud zaman Rasulullah lagi. Nah, klik bincang lalu. Bini ni King Kong. Nah, klik bincang dengan bini. Klik. Siapa? Tadi aku jumpa Rasulullah. Habis jumpa dengan Rasulullah. Oh yaklah anak kita ni baru habis iddah. Lepas tu bini baru habis siaike. Pisah duk tangan lagi. Lepas tu pisah tangan. Kata gini aku habis jumpa Rasulullah tadi. Kata anak kita habis iddah. Sajalah nak tawar-tawar takut Rasulullah ambil buat bini. Tak dia kata dia nak lah nikahi anak kita tu. Gak apa habis klik beceng dengan ambonya. Buat kira selalu moga Rasulullah nak ambil anak kita ni. Tak habis lagi. Apa apa dia? Bukan nak wi ke dia, bukan nak ambil ke dia. Pas nak ambil siapa? Umar ke? Ali ke? Abu Bakar ke? Uthman ke? Bukan. Pas apa dia? Julaibib. Gapo dia? Naik. Julaibib. Gini lah. Ayat kalau Rasulullah tu nak wi Julaibib ke anak kita, gini ayat Rasulullah minta maaf banyak. Kita bukan nak balas dengan dia dak. Ayat batang maaf banyak. Sambil tu lelaki dia ni nak bawa keputusan tak setuju, tak terima ni, anak dia sedang mendengar dalam bilik dan anak dia ini wanita yang solehah keluar daripada bilik. Sekak mak dia, wahai ummi, wahai abi, sanggupkah kalian berfikir dua kali bila dapat perintah daripada Allah dan Rasul? Sanggup kau berfikir? Kalau aku dapat perintah daripada Allah dan Rasul, aku tidak akan pernah tolak. Sebab aku tahu perintah Allah dan Rasul ni bawa kebaikan kepada aku dunia dan akhirat. Aku nak mugi bawa berita kepada Rasulullah, wahai ummi, wahai abi,
ayah aku setuju nak berkahwin dengan Julaibib. Maka ayah dia gilah, setuju belaka, redha dah anak jadi isteri Julaibib. Anak dia jadi isteri Julaibib. Siapa Rasulullah kata, ya Julaibib, aku ejah dah kamu seorang wanita ni, dia setuju untuk nikahimu. Menopak Julaibib, ayo menopak wanita yang comel, yang solehah, nak ke dia. Dan akhirnya disatukan melalui akad pernikahan. Akhirnya sukanya Julaibib, bolehlah bini duduk 3 hari. Julaibib dipanggil untuk keluar berjihad ke peperangan Uhud bersama Rasulullah. Duduk 3 hari, tiba-tiba dipanggil keluar berjihad. Julaibib pilih mana ibu-ibu ayah? Pilih bini hak comel, hak baru boleh nikah, pilih Allah Rasul. Kalau kita pilih mana? Tok Imam panggil, marilah masjid 3 hari nikah tu, bawa retainer. Biarlah Tok Imam, baru 3 hari, tak habis lagi, tak puas. 3 tahun baru mari masjid. Julaibib bila dia dapat arahan daripada Rasulullah keluar berjihad, walaupun tubuh fizikal dia pendek kecil, dia tidak pernah mengatakan aku tak boleh pergi ya Rasulullah. Dia ambil pedang, dia pergi selalu. Sehingga ditakdirkan dalam peperangan tersebut, Julaibib ini ditakdirkan mati syahid. Habis jah perang, Rasulullah minta sahabat yang lain cari saudara dia. Rasulullah tanya, ya sahabat aku, wahai sahabat, kalian ada kehilangan orang ke? Ada kehilangan anak, ada kehilangan pak ke? Ada kehilangan abang ke? Jawab ni, ya Rasulullah, ayah aku telah mati syahid. Ni jawab ayah aku telah mati syahid. Ni jawab adik aku mati syahid. Ni jawab pak saudara aku mati syahid. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang menyebut Julaibib mati syahid. Rasulullah bila dia tanya, wajah dia masih berkerut. Sambil dia mencari mana Julaibib, aku tak nampak Julaibib hidup ataupun mati syahid. Sehingga kan sahabat tanya, ya Rasulullah, mu cari siapa? Nampak mu berkerut tadi lagi. Jawab Rasulullah, aku mencari Julaibib. Terkejut sahabat. Ingat kau cari sahabat yang lain yang hebat-hebat ni, cuma rupanya Rasulullah cari Julaibib yang tidak dipandang oleh sahabat sedikit pun. Maka sahabat kalut cari Julaibib, cari sehingga jumpalah seorang sahabat ni, jumpa Julaibib. Panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ta'al indi fi hunang, mari sini ya Rasulullah, aku jumpa dah jenazah Julaibib. Ketika Rasulullah hadir melihat jenazah Julaibib, maka Julaibib berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh 7 orang tentera musyrikin Mekah yang mati dibunuh sendiri oleh Julaibib. Tentera musyrikin Mekah ni berkali-kali ganda tinggi daripada Julaibib, tetapi dengan kehebatan Julaibib walaupun kecil, dengan semangat dia nak mati syahid, dia tak ira ada boleh bini ke gana, dia keluar, dia nampak syurga. Maka dia bunuh 7 orang mati di sekeliling dia. Rasulullah ambil jenazah Julaibib, Rasulullah letak di bahu dia. Rasulullah kata apa dia? Julaibib adalah aku dan aku adalah Julaibib. Manusia yang tidak famous, tidak viral, tidak hebat di atas muka bumi, tetapi viral, trending dan hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para syuhada, di sisi para salafus soleh, dan di sisi penduduk langit malaikat, semua kena Julaibib radhiyallahu anhu. Jadi kita pilihlah hari ni, kita nak jadi orang yang famous atas dunia, mudah ya ibu-ibu ayah-ayah. Kita buat jahat sikit, kita ada harta sikit, kita jadi orang yang hebat sikit, orang akan ingat kita. Tetapi kita kena ingat, Allah tidak pandang kepada harta kita. Yang Allah pandang adalah ketika mana kita dikeluarkan ruh daripada badan kita, wa nafakhtu fihi min ruh, maka ketika tu Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita nak Allah sambut kita dalam keadaan yang penuh redha, dia suka, dia sayang kita. Maka kena ingat ibu-ibu ayah-ayah, setiap daripada kita ini akan pergi. Tidak ada seorang pun yang mana akan selamat atas dunia ni, dan setiap daripada kita
akan bawa bekal, maka bekal itulah selagi mana nyawa ada dalam badan kita, carilah bekal yang terbaik. Ingat sentiasa pada mati, sebab mati ni kalau ingat, dia akan menjadi asbab untuk kita berhenti buat maksiat. Batulah ulama ajar kita, kalau kita lalu jah ke perkuburan, kalau kita naik kereta ke naik motor ke, slow lah kereta kita, slow motor tu. Paling tengok ke kubur, kemudian sebut Assalamualaikum ya ahlil kubur, salam sejahtera ke atas kalian wahai ahlil kubur. Sekarang ni giliran kalian yang pergi dulu, lepas ni aku akan menyusul. Kita kena sedar, kena yakin tempat kita yang lepas ni hak dekat dengan kita adalah tanah perkuburan. Kita akan pergi. Ramai orang bila sapa kubur, dia bukan kohor selu, dia kohor pecuk. Kohor pecuk. Nampak kubur berung. Kalau boleh tak segi, takutnya dia dengan mati. Maka ibu-ibu ayah-ayah, sentiasa dekatkan kita dengan mati, perkara yang boleh ingatkan kita pada mati. Dan mudah-mudahan apa yang abang sampaikan malam ni menjadi semangat untuk kita kembali beribadah. Jangan kita pernah kurang dalam beribadah, sebaliknya tingkatkan sentiasa ibadah dan peliharalah diri kita, hati kita, jangan ada sifat-sifat mazmumah, sebab benda-benda itulah yang membatalkan segala ibadah kita, insya-Allah. Jadi kita akan berjumpa kembali pada bulan hadapan pada minggu yang sama, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.